Exco kerajaan di Kelantan terkejut. Kejut kaponya. Dia kata, ni tak ada royalty. Tak payah terkejut lah, mau tanya di Parlimen Kota Baru ni. Dunia ini bersalah. Dan kalaulah tak diberi kedudukan, nanti puak ni lari, dilantik pula menteri-menteri yang pegawai jawatan tertentu bertaraf menteri. Duta ke sini bertaraf menteri, duta ke sini bertaraf menteri, sini bertaraf menteri. Bila bertaraf menteri, adalah habuan dan kedudukan sebagai seorang menteri. Saya biasa jadi menteri, saya tahulah apa yang menteri dapat. Setiausahanya, pegawainya, pegawai akhbarnya, setiausaha politiknya, macam-macam lah lagi. Travelnya, claimnya, macam-macam. Kenapa lantik begitu ramai? Nak jaga. Sebab yang ni lari jatuh, yang ni lari boleh jatuh. Akhirnya mereka menjaga kepentingan bersama. Bukan lagi tujuan menjaga kepentingan rakyat. Sebab itulah 3 tahun 3 Perdana Menteri. Sampailah kepada Perdana Menteri yang ketiga, ada bisikan kepada kita, mari kita jatuhkan Datuk Seri Mahir Sabri. Kita kata kalau jatuhkan, siapa pula yang naik? Rakyat semakin teruk keadaan ekonomi. Orang berniaga tak boleh berniaga, bas-bas yang membawa pelancong kosong, Grab mengadu tak ada penumpang, teksi dan sebagainya, semua. Dalam keadaan begitu, kita daripada PH memikirkan, biarlah kita lebih tumpukan kepentingan rakyat daripada perubahan-perubahan kuasa yang begitu kerap berlaku. 3 tahun 3 Perdana Menteri, kalau kita biar 5 tahun mungkin 7 Perdana Menteri. Oleh itu kita bersetuju membuat persepahaman, tumpukan pemulihan ekonomi, tumpukan pemulihan COVID-19 ini, tumpu hal itu, keluarlah belanja berbilion ringgit yang kita setuju, dan kamu bolehlah jadi Perdana Menteri sehingga bulan Julai yang akan datang. Daripada PH, kita buat persepahaman. Di kalangan belah sana pula tak puas hati, belah sana. Dia kata, kenapa kita tak mau jatuh Belah Mahir Sabri? Kita kata kalau jatuh dia, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan naik. Sebab mereka ini berpakat, kadangnya tengah jalan mereka huraikan ataupun tolak persepahaman perjanjian ataupun apa yang dirundungi sebelum itu. Oleh itu biarlah kita tumpu kepada pemulihan ekonomi dan COVID, di samping peruntukan kepada ahli-ahli parlimen mesti disamaratakan, dan akta lompat parti mesti dibentangkan di parlimen, sama ada parlimen yang sidang sekarang ataupun paling lewat pada parlimen awal tahun depan. Dan juga undi 18 tahun. Warda kena bersedialah, iaitu pemuda dan warda, iaitu undi 18 tahun mesti diluluskan dengan penyediaan sudut teknikal supaya SPR dapat menjalankan kerja-kerja mereka untuk membolehkan 18 tahun mengundi pada pilihan raya yang akan datang. Sekarang hadirin sekalian, bila mereka memerintah, kita jadi pembangkang. Masa kita merintah dulu, mereka jadi pembangkang. Mereka hentam, terutama sekali isu tabung haji. Datuk Seri Mujahid Rawal terpaksa bersilat dalam parlimen itu. Tabung haji telah tergadai kepada Cina. Tabung haji termasuklah seorang ustaz daripada Shah Alam yang saya sebut nama dia masa saya di Kelantan itu.
tabung haji dah tergadai dah. Kita jawab. Bila kita jawab, memanglah pembangkang serang, pihak kerajaan jawab, keyakinan rakyat kurang. Akhirnya, bila Ketua Audit Negara menjelaskan hal tabung haji, senyap sunyi sekarang. Sebenarnya Pakatan Harapanlah menyelamatkan tabung haji. Dan waktu itu di antaranya Menteri Keuangannya Lim Guan Eng yang sanggup bersama dalam kabinet meluluskan bilion ringgit untuk selamatkan tabung haji. Setelah orang tengah, audit negara ni orang tengah lah, menjelaskan bagaimana tabung haji diselamatkan di zaman menterinya Mujahid Rawal. Tapi kita kena hentam dululah, tapi akhirnya terserlah. Kemudian sudah ada ahli parlimen PAS Sebelah Kelantan memuji Lim Guan Eng. Dulu judi 22 kali diturunkan ke 8 kali. Zaman Menteri Keuangan Lim Guan Eng. Naik kerajaan PAS di dalam kabinet, judi daripada 8 dinaikkan ke 22. Jadi ini kita lihat kebaikan kita baru terserlah sekarang ini. Kerana apa? Kerana kita tidak dapat komplitkan kerja kita selama 5 tahun. Manifesto kita untuk 5 tahun. Tapi 22 bulan, tak sampai 2 tahun dijatuhkan. Sudah tentulah di pertengahan jalan banyak perkara yang belum dicapai. Saya sendiri berusaha pada waktu itu membantu golongan veteran tentera yang bersara, yang terlibat dalam perang dengan komunis dan juga yang terlibat dengan konfrontasi. Mereka ni dah tua-tua, apa salahnya beri sedikit elan khas kepada mereka. Dan berjayalah sedikit pada waktu itu. Dan saya berazam untuk membela mereka tentu yang akan datang dengan lebih hebat. Malam Hari Pahlawan, saya tahu nak kutip derma banyak ni, buat masa sekarang di antaranya kena ada Siti Nurhaliza. Saya pergi rumah dia, jemput dia, dan dia kata dia boleh menyanyi kalau di antaranya kalau Dr. Siti Hasma memain biola. Dan ada majlis malam itu kita dapat kutip lebih kurang 10 juta. Satu kutipan yang paling tinggi dalam sejarah selepas merdeka. Kita nak teruskan program yang akan datang 22 bulan. Begitu juga program kementerian-kementerian lain. Mereka sekarang hentam kita diukur 22 bulan. Tidak diukur dari sudut capai atau tidak manifesto kita. Dan sekarang datang lagi keluhan. Esko kerajaan di Kelantan terkejut. Kejut kapanya. Dia kata, ni tak ada royalty. Tak payah terkejut lah, mau tanya di Parlimen Kota Baru ni. Dia buat apa dalam kabinet? 3 menteri ada. Sebab kita dalam kabinet dulu, Tun beri kebebasan bincang. Hal lainnya tu nak teruskan lesen tu kena ikut syarat ni, ikut syarat ni, ikut syarat ni. Menterinya Yubiyin, masa tu dia anak dara lagi, lantang dia bercakap. Dan orang tua tu Mahathir ni dengar ya. Bagi dia ni cucu-cucu dia belakang, umur lah, tapi dia dengar. Dan suruh Lainas buat ini kalau nak teruskan industri itu dipaham. Artinya kabinet bermesyuarat 4 jam, kadang-kadang lebih sampai 5 jam. Takkanlah hal bantuan negeri Kelantan ni 3 menteri, 2 daripada Kelantan ni tak kata apa. Kalaulah mereka dah cakap kerajaan tak setuju, keluarlah daripada kabinet. Ini yang dibuat oleh Datuk Asri Haji Muda. Waktu itu duduk dalam kerajaan menteri
menteri yang hebat, menteri tanah dan wilayah waktu itu. Bila Hussein On nak buat darurat di Kelantan, menteri-menteri PAS kata kami tak setuju. Dia keluar daripada Barisan Nasional dan jadi pembangkang dalam Dewan. Ini dia arahkan barangkali esko-esko dia cakap sekarang, mananya royalti kami. Kita tak tahu nama apa-apa semua. Bila Menteri Besar Kelantan pergi ulang kali pergi jumpa Tun Mahathir dan tanya juga Menteri Kewangan waktu itu, boleh tak beri bantuan khas untuk Kelantan ni sebanyak 400 juta. Lingkungan kata boleh. Untuk sebab negeri ni di sisi ekonominya agak ke belakang, maka diberi bantuan khas itu 400 juta. Sekarang ahli-ahli parlimen PAS daripada Kelantan tu tanya, mana bantuan lagi? Mudahlah kerja kan? Peliklah berbual ni. Jadi patut mereka tak perlu cakap pada surat khabar dan sebagainya, pergi jumpa menteri inilah. Macam mana ni kita jadi begini sekarang? Artinya saya nampak kerinduan kepada Pakatan Harapan itu timbul semula sekarang ini.